Saya minta penjelasan semalam. Sekarang saya bangun minta penjelasan, lepas tu dihentikan. Ya, saya minta sikit ya. Saya minta yang berhormat kalau boleh perbetulkan. Puan Speaker, saya nak jawab. Biar saya jawab semua pasal ramai yang tanya soalan. Kemudian saya buka kepada soalan kalau dia tak puas hati. Sebab kalau tidak, sebelum saya jawab, dia tanya soalan sampai 5:30 pun tak habis. Ini kenyataan yang berhormat semalam. Yang berhormat kata kalau nak pun biarlah saya baca dulu. Yang berhormat minta kebenaran pada speaker. Saya dah jawab, biar saya nak baca speaker. Ya, setuju dengan saya ke setuju dengan yang bagi tak apa. Tak ada, yang berhormat priority lah pada saya sebab this is my floor. Tak apa, tak bagi tak apa. Ya, yang berhormat ialah saya cakap tadi. Yang berhormat Arau nak tanya boleh lepas saya habis. Sabarlah yang berhormat. Ya, yang berhormat nak kerja apa? Arau ni buat kacau je. Bila PM masuk Arau buat kacau. 21 minit. Arau pun jangan buat kacau, sila duduk. Tak, dia kacau. Dia kacau, speaker. Yang berhormat Arau, sila duduk dulu. Bagi menteri untuk jawab. Sila duduk. Bagi menteri untuk menjawab. Dunia telah memberi pengajaran yang cukup besar kepada kita tentang keperluan akta ini. Perkara ini mewajarkan pengubalan rang undang-undang ini sebagai langkah proaktif dan preventif. Tuan Speaker, saya dah cakap semalam ini yang bukan mengganggu, biarlah membantu. Saya ada 20 minit lebih nak jawab. Sekejap ya. Biar saya jawab. 3 minit. Tak boleh, saya tak bagi peluang pada Arau. Takkan saya nak bagi peluang pada Kota Baru. Boleh minta tambah. Arau tu lagi senior pada Kota Baru. Tak apa. Biarlah. Saya dah janji kat Arau, lepas ni saya akan jawab. Tapi biarlah saya habiskan Kota Baru. Sabar, kita ni puasa. Sabar. Boleh puasa hari ni. Terima kasih. Malaysia telah mula menggunakan doktrin dengan izin restrictive immunity. Yang berhormat Puan Speaker, restrictive immunity merupakan kekebalan terhad yang diberikan kepada aktiviti dan tindakan sesebuah kerajaan yang berdaulat dengan izin sovereign activities dan governmental acts yang tidak termasuk tindakan yang bersifat komersial dengan izin acts of commercial nature. Peraturan Dewan. Peraturan yang mana yang berhormat? 36/12. Iaitu? Saya sebut dah. Okey. Patutnya yang tanya speaker bukan apa ni hormat menteri. Yalah, sebab saya nak habiskan 15. Yalah. Yang berhormat speaker, adakah jam minit dia akan diberhenti sebentar? Ya. Supaya dia boleh tanya peraturan mesyuarat. Silakan. Okey, terima kasih Yang Berhormat Tuan Speaker, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Petang semalam Yang Berhormat Menteri dah menyebut kalau ini satu perkara yang saya interpret sebagai satu dengan izin sebagai satu mengelirukan Dewan, iaitu Yang Berhormat Menteri sebut kalau nak peruntukan sila sokong kami lah. Apakah ini pendirian Yang Berhormat Tambun juga bila disebut oleh Yang Berhormat Menteri Undang-Undang semalam? Kalau nak peruntukan, sila sokong kami. Sila sokong. Saya rasa ini tidak berkaitan dengan topik sekarang. Kita nak pastikan, kita nak jawapan pastikan adakah ini pendirian Pendam, biarlah saya selesai. Pendam, ini rapat pendam. Yang Berhormat Menteri. Pendam tak ada standard lah. Pendam tak ada standard lah. Yang berhormat pendam, sila duduk. Ahli-ahli yang berhormat, saya akan menggunakan peraturan mesyuarat 37(2) untuk tiada gangguan kepada jawapan menteri. Betul Tuan Speaker. Tadi Yang Berhormat sebut yang dimaksudkan dengan kuasa Perdana Menteri di bawah 32 ataupun pasal 32-33 itu bermaksud kuasa Majlis Kekebalan Negara Asing. Kalau begitu, apa perlu lagi letakkan kuasa Perdana Menteri? Kalau itu telah menjadi kuasa kepada Majlis Kekebalan Negara Asing itu, yang pertama. Yang keduanya Yang Berhormat, saya nak buat sedikit comparison. Tadi Yang Berhormat kata kalau Perdana Menteri tak berpuas hati, itulah tindakannya. Di dalam Akta Foreign States Amenities Act Australia, ini saya betul, dia section 42 subsection 1, dia sebut where the minister is satisfied. Apabila menteri itu berpuas hati, menteri maksudnya Menteri of Foreign Affairs, that an amenity or privilege conferred by this act in relation to foreign state is not accorded by the law. Ini yang penting. Bila menteri berpuas hati, yang perlu membuat regulationnya adalah the governor general, not the prime minister. Jadi dalam kes kita ni, bila Perdana Menteri atau Majlis tak puas hati, Perdana Menteri yang membuat pengecualian dan juga peraturan. Itu bezanya.
Di Australia ni bila menteri tak berpuas hati, Menteri of Foreign Affairs tak berpuas hati, yang berkuasa untuk membuat restriction dan juga extension not the minister, not the prime minister, but the Governor General of Australia. Kenapa tidak di Malaysia ini bila Perdana Menteri berpuas hati bahawa negara-negara itu telah melanggar peraturan yang kita tetapkan, yang di-Pertuan Agong boleh membuat apa-apa restriction dan juga extension. Itu maksud saya. Kenapa Perdana Menteri tidak yang di-Pertuan Agong, tidak head of the state sebagaimana dalam negara-negara lain? Terima kasih. Saya Mohon bagi 5 maaf, minit lagi untuk selesaikan semua. Yang berhormat Kota Tuan Baru. Menteri, Sekejap, boleh saya tanya satu-satu lah. berkenaan apa yang dibangkitkan oleh Kota Baru? Terima kasih. Saya nak tanya berkenaan dengan isu dengan apa yang dibangkitkan undang-undang di Australia tersebut, di mana Governor General itu yang membuat regulation seperti yang dinyatakan oleh Kota Baru tadi. Tapi adakah Governor General itu membuat regulation itu berdasarkan apa yang diputuskan oleh menteri? Oleh kerana sekiranya itu adalah keadaannya, maka Governor General itu acts on advice of the menteri dan bukannya membuat keputusan secara sendiri, betul? Jadi itu adalah keputusan menteri. Betul, Ya, betul. bukannya Governor General. Tapi dalam kes kita, bila Perdana Menteri berpuas hati, yang di-Pertuan Agong membuat satu-satu regulation on the advice of the cabinet. Boleh saja. Tapi kini tidak ada peranan head of the state. That is my question. Yang berhormat Kota Baru. Sekejap. Yang berhormat Kota Baru. Tangguhlah. Sekejap. Yang berhormat Kota Baru. Yang berhormat Kota Baru kena faham bahawa contoh-contoh UK, Canada dan Australia yang berhormat pakai, dia tak ada majlis. Dia satu orang je buat keputusan. Kita ada majlis. Majlis kita lebih daripada satu orang. Protection yang kita beri lebih banyak daripada Canada, Australia dan juga UK yang mana yang berhormat bercakap. Kedua. Okey, yang berhormat kata kuasa Perdana Menteri. Saya nak tanya yang berhormat masa yang berhormat Menteri Undang-Undang buat pindaan kepada Akta MKN. Yang berhormat letak dalam Seksyen 18. Dalam kawasan keselamatan yang di Pertuan Agong. Bila yang berhormat tengok dalam Seksyen 18, kuasa yang Pertuan Agong atas nasihat majlis. Atas nasihat majlis di mana definisi majlis dalam akta keanggotaan majlis termasuk juga Perdana Menteri. Dan kalau kita tengok dalam akta MKN, pelantikan ketua pengarah MKN juga daripada Perdana Menteri. Jadi yang berhormat tak boleh mengatakan bahawa dalam isu mendapat kekebalan di Mahkamah Malaysia, kita kena memanggil Duli Yang Maha Mulia tu kita kena memanggilkan apa yang wujudnya kuasa di bawah perlembagaan, sebab kita dah bentangkan dalam majlis gaji-gaja, terangkan pada gaji-gaja tentang apa yang diwujudkan, iaitu undang-undang prosedural. Sebab ini adalah isu pentadbiran. Sebab kalau yang berhormat baca pertama dia kata kita nak dapat kekebalan, tetapi yang berhormat kena baca sekali tentang penepian kekebalan. Maknanya yang berhormat, yang dalam pasal 7, kekebalan sebuah negara itu ada, tetapi boleh diketepikan apabila negara tersebut memasuki transaksi bawah pasal 7, 8 komersial, 9 kontrak kerja, 10 kecederaan diri, 11 harta, 12 harta intelek, 13 syarikat, 14 kapal, 15 cukai, timbang tarikh. Jadi yang berhormat, saya dah terangkan bahawa keputusan kita ialah lebih daripada satu orang, iaitu majlis. Bacaan bersama akta. Saya dah jawab Tuan Yang Pertua. Tuan Pertua, saya terima kasihlah penerangan Yang Berhormat Menteri ini luas, jelas. Cuma yang kita minta hanyalah satu pasal power to exempt itu saja yang kita mahu supaya ada check and balance. Itu saja. Saya tak mahu mempersoalkan sama ada akta MKN ke, akta mana sekalipun. Yang penting hari ini adalah kerana kita nak memastikan ada check and balance bila nak bagi exam kepada orang luar. Bila kita nak bagi exam, dia jelas di sini. Hari ini kalau kita tengokkan cases yang judgement yang dibuat dalam negara kita ni based on undang-undang yang ada ni, sampaikan parents pun dia question. Parents tu apa? Apakah ibu atau bapa atau kedua-dua sekali? Itu pun telah dipersoalkan. Kalau itu telah menjadi sesuatu dalam negara kita, saya inginkan supaya akta ini jelas. Bahawa bila ada akta ini,
power to exempt is the Prime Minister who give you the exemption. Bukan majlis. Sebab itu nanti dipersoalkan lagi. Kita tidak mahu perkara yang boleh menyebabkan sesuatu perkara untuk negara, kedaulatan negara itu dipersoalkan lain kali. Sebabnya Yang Berhormat, saya nak jelaskan di sini. Contoh, kalau seorang Perdana Menteri, bukan Perdana Menteri yang ada ni, saya percaya, yakin Yang Amat Berhormat Tambun tidak akan melakukan sesuatu yang boleh merosakkan kedaulatan negara. Itu kita sokong. Sebab itu bukan kita tak nak sokong. Kita nak sokong, cuma nak tambah kebaikan. Ini Yang Berhormat yang sebelah sana, yang dulu ramai kawan-kawan saya nak jelaskan. Kalau berlakulah, saya nak guna seorang Perdana Menteri yang akan ada perkara-perkara yang boleh menyebabkan the super power picit dia. Picit lah. Yang Berhormat, bulan puasa ni picit apa Yang Berhormat? Squeeze Yang Berhormat. Jadi sebab itu nanti Cik kuih lah. dengan power yang ada di sini, power to exempt ini menyebabkan dia boleh menggunakan kuasa ini. Yang Berhormat sana akan bertanggungjawab. Di masa depan nanti Yang Berhormat Cukuplah, pengerang sendiri Cukup. yang Yang Berhormat mempertahankan Menteri sila dan dulu. semua Absolute power corrupt. maknanya, Absolutely. Larut, maknanya masa depan pengerang akan kena akan picit menyebabkan lah. Itu maksud Yang sesuatu Berhormat, Larut. yang dipertanggungjawabkan Yang Berhormat. oleh anak cucu Yang Berhormat, masa Yang depan Berhormat. kita nanti. Cukup. Yang Berhormat. Yang Berhormat Menteri sila gulung. Yang Berhormat, Kota Baru dengan Yang Berhormat Larut pernah jadi Menteri Kabinet. Berapa banyak jawatan kuasa dipengusikan oleh Perdana Menteri. Dan Yang Berhormat tak ada masalah. Betul, tak apa. Check and balance. Saya tak cakap bab itu. Yalah saya jawab. Saya nak cakap check nak and jawab. balance Betul. satu Yalah saya saja jawab. pasal ini. Yang Berhormat, betul. Ni cara saya nak jawab. I don't question Saya about nak jawatan bagi kuasa. analogi. Baik. Yang Berhormat tak boleh lah main moving the goalpost all the time. Yang Berhormat, macam ni lah. Yang Berhormat cakap pasal kedaulatan. Kota Baru cakap pasal kedaulatan. Saya kata kedaulatan tak ada dalam isu ni. Kedaulatan dalam Akta MKN. Saya tak cakap pasal kedaulatan yang Isu ni boleh tentang mengakibatkan kedaulatan. Jap. Ini Kekebalan, bezanya. dasar kekebalan Yang Berhormat ialah reciprocity. Kalau dia tarik kebal kita di negara asing, kita tarik kebal dia di sini. Itu saja yang kita minta. Kebalan itu Bukan kebalan kita nak reciprocity. cakap pasal kedaulatan. Yang Tetapi- Berhormat tak betul lah. Yang Yang itu Berhormat lain. baca This is sikit-sikit. power to Baca exempt. daripada mula. Ya, Ini saya baca masalah dengan daripada Yang mula sebab Berhormat. Yang Yang Berhormat nak Berhormat menunjukkan kedaulatan seolah-olah Yang Berhormat. kerajaan tidak bertanggungjawab. Saya terangkan, banding negara lain kita ada majlis, negara lain tak ada majlis. Saya boleh Yang Berhormat cakap. cakap pasal kedaulatan, ada Akta MKN. Ini bukan pindaan kepada Akta MKN. Yang Berhormat Menteri, Ini ialah berkenaan dengan Menteri. immunity. kami di Yang Yang Berhormat, masa sudah tamat. bahasa tamat, Ini tapi saya benda ni penting. nak jawab satu saja. Satu saja sebelum saya duduk. Tak apalah. Itu ialah Yang Berhormat pembangkang. Memanglah kerja Yang Berhormat Ini membangkang. bukan soal pembangkang, Yang Berhormat Menteri. Bukanlah pembangkang. Ini bukan soal Betul pembangkang. lah. Ini Betul soal lah. masa Itu depan kerja negara. Yang Berhormat. ini Ahli-ahli Yang Berhormat, sila duduk semua. Sebelum saya duduk tak apalah Yang Berhormat macam mana. Sebelum. Yang Berhormat Menteri satu bagi je lah. taklimat 2 jam Yang Berhormat, sebelum. saya pun puasa Yang Berhormat pun puasa. Ini bukan Lagi soal sabarlah. negara. Biarlah Ini soal undi masa Yang depan. Berhormat. Apa Ahli-ahli Yang Berhormat, Yang Berhormat Menteri, mereka tak mau dengar penjelasan, jadi kita putuskan sahajalah. Ya? Tapi mereka tak mau dengar. Yang Berhormat, pasal saya nak cakap pasal sulu Yang Berhormat. Tak apa. Tangguh je. Mereka tak Satu mau dengar saja. kita. Jangan putuskan terburu-buru. Kalau sahajalah. undang-undang ni tak ada, kita takut apa yang berlaku terhadap sulu dalam negara kita mungkin berulang kerana negara lain, bidang kuasa lain menganggap negara kita tidak memberi Yang reciprocity Speaker. kepada kekebalan. Itu saja. Okey. Terima kasih Tuan Yang Speaker. Betul. Terima kasih. Saya tak Yang sempat Speaker, jawab, saya peraturan bagi mesyuarat. jawapan bertulis. Yang lain sila duduk. Ahli-ahli Yang Berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis bagi diputuskan.
Masalahnya ialah bahawa rang undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang. Ahli-ahli yang bersetuju, kata bersetuju. Yang tidak bersetuju, kata tidak. Lebih suara yang bersetuju. Rang undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang. Yang berhormat Speaker, it is unfair. Saya nak sebut peraturan masyarakat 54.1 dan peraturan masyarakat 54.2. What is 51, 54.1, 54.2? You read. Kita rujuk rang undang-undang ini, kita faham. Kami nak sokong rang undang-undang ini, tetapi ada penambahbaikan yang perlu dibuat. Klausa-klausa 32 dan 33. Saya minta agar Dewan ini melalui peraturan masyarakat 54.1 dan 2 untuk mengangkat rang undang-undang ini ke satu jawatan kuasa terpilih. Kita bincang further. Yang berhormat 54.2, yang berhormat usul ini yang berhormat hendaklah kemukakan kepada masyarakat ya. Yang berhormat peluran, Dewan telah setuju, maka setuju. Bagi skrip nombor 15. No. I asked you just now. You are terribly. Saya bangun lebih awal. Sudah You putus bulldoze lah, the sudah process. You bulldoze the process. Saya bangun lebih awal. Yang Nobody bulldoze. You bulldoze the process, yeah. This is Yang the berhormat boleh buat problem. usul. Peraturan I said mesyuarat 51, 4, 54, 1, 54, 2. Yang berhormat buat usul selepas ini. Tak boleh. SUDR advise the speaker, SUDR. 54.2 yang berhormat speaker mesti kemukakan usul itu kepada Dewan. Sudah diputuskan lah. Masuk TikTok, Kita masuk sudah TikTok. undi. You have to usul tanpa notis. Dewan sudah bersetuju, jadi sila duduk. Kalau tidak puas hati, You buat usul. bulldoze. Biar rekod dalam Dewan ini that you bulldoze the process. Nobody bulldoze it. Nobody bulldoze. Ini dalam jawatan kuasa. I was there before. Pembangkang yang dulu duduk dekat sini gunakan 54.1 dan 2 dan kita bagi ruang Majlis dalam untuk jawatan kuasa. diangkat rang undang-undang ke jawatan kuasa.